Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, saya Geshe Michael Rose. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Saya amat gembira kerana saya ada dua orang tetamu khas dari seluruh pelosok dunia. Pertama sekali saya nak memperkenalkan Encik Sunny Lim. Hello semua. Beliau sekarang dalam talian dari Singapura. Sunny ialah seorang yang amat penting dalam DCI di Asia. Beliaulah penganjur untuk Semenanjung Malaysia dan sekarang beliau bekerja keras untuk bantu DCI Singapura yang merupakan ibu pejabat yang bantu Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Vietnam. Beliau telah bantu ramai orang dan juga pelajar-pelajar di sana. Beliau memiliki ijazah dalam teknologi maklumat dari University Central England. Terima kasih Sunny kerana sudi datang ke rancangan kami. Personality bagai namanya amat ceria. Janice Sander berasal dari Colorado di Amerika Syarikat. Beliau adalah pemilik bisnes. Beliau memiliki 3 buah kedai yang amat berjaya, juga penceramah di Diamond X. Beliau telah menghadiri semua penggal akademi di Akademi DCI iaitu College SCIM. Hanya 9 kecil gaduan yang hadiri ke semua penggal di sini. Ijazah asal beliau ialah sebagai seorang ahli geologi, seorang saintis. Itu bantu beliau menjadi seorang guru DCI yang sangat bagus. Selamat datang kalian. Sekarang saya kembali kepada Sunny selaku host kami hari ini. Terima kasih Geshe Michael. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Hari ini adalah Janice tolong ya. Ya, hari ini adalah hari Selasa. Hari ini 30 hari bulan Jun. Hari ini kami akan jawab soalan dan kami ada satu soalan yang menarik. Marilah kita dengar soalan ni. Hello, Geshe-la, ini Beatrice dari Shanghai. Saya telah mendaftarkan diri untuk DCI tahap 7 di Shanghai bulan Jun tahun ni. Tapi sekarang saya bimbang kalau jadual kursus akan tertunda akibat coronavirus. Jadi bolehkah anda beritahu saya apa yang saya patut lakukan untuk pastikan kursus ni boleh berjaya dilangsungkan pada masa yang ditetapkan? Ya, terima kasih. Wow, ini soalan yang sangat menarik. Pada masa ni, kemunculan COVID-19 di seluruh dunia telah menyebabkan banyak acara seperti kursus, latihan seperti ini ditangguh sehingga dimaklumkan, malah ada yang dibatalkan terus. Kami tahu tahap DCI tahap 7 ialah kursus yang amat penting. Jadi Beatrice dari Shanghai amat risau jika dia akan dapat hadiri kursus ini nanti. Jadi saya rasa soalan ini amat hebat dan ramai orang juga ingin tahu jawapannya. Janice, pada pendapat anda, apakah benih yang akibatkan kursus ini tergendala atau tak dapat dilangsungkan seperti yang dirancangkan? Sunny, saya rasa kami boleh lihat masalah ini dari 3 sudut. Pertama, jika saya lihat acara-acara dibatalkan atau ditangguhkan, saya dipaksa oleh benih-benih saya untuk lihat sesuatu ditangguh. Dari sudut lain, apakah benih yang saya tertanam yang akibatkan penangguhan ini berlaku? Dan apakah benih yang harus saya tanam agar saya berjaya hadiri kursus DCI tahap 7? Jadi, di manakah anda nak saya mulakan dulu? Nak mula benih-benih yang halang saya untuk dapat ajaran ini tersebut? Ya, itu permulaan yang bagus. Saya tengah pertimbangkan halangan-halangan yang mungkin menyekatkan kami untuk dapatkan ajaran tersebut. Saya pernah bertanya kepada seseorang dan dia ceritakan bahawa
satu ketika dulu di mana orang lain minta tunjuk ajar tentang kemahiran kerana lukisan fabriknya sangat cantik, tapi dia enggan ajar kerana dia tak mahu orang lain akan jadi pesaing padanya kelak selepas dirinya sendiri. Jadi saya rasa apabila kita kedokok dengan apa yang kita tahu, kami terciptalah sesuatu halangan kepada diri kita sendiri dan kita tak dapat berkongsi. Contohnya kami enggan untuk ajar mereka dan kita enggan kongsi maklumat dengan ahli keluarga, rakan pejabat ataupun pesaing kita. Kami simpan maklumat itu untuk diri sendiri dan tak nak berkongsi. Jadi halangan tu dapatkan ajaran pada masa depan. Itulah pandangan saya ya. Sangat hebat dan saya setuju dengan pandangan anda. Pada pendapat saya, perkara yang mungkin menjadi penyebab ini ialah contohnya untuk diri saya berjanji pada anak-anak saya dan saya akan bawa mereka ke zoo pada hari Sabtu, tapi saya tak tepati janji saya kerana pada hari Jumaat rakan kongsi bisnes saya panggil saya untuk berjumpa saya pada hari Sabtu. Jadi saya terpaksa beritahu anak saya dan saya kata maaf kerana tak dapat bawa anda ke zoo kerana saya ada satu masyarakat gempal yang penting. Oleh kerana saya tak tepati janji saya terhadap mereka, maka saya lihat persekitaran saya seperti acara yang telah dijadualkan gagal berlangsung seperti yang dirancangkan. Jadi saya rasa tepati janji adalah amat penting. Marilah kita dengar dari Geshe Michael, apakah pendapat anda dan benih-benih yang menyebabkan situasi ini berlaku? Saya tengah fikirkan apabila saya mula belajar kebijaksanaan kuno dari cikgu saya, kami hanya ada sebuah buku walaupun terdapat 12 pelajar. Buku itu jarang dijumpai. Dengan sebuah buku di dalam bilik itu, pelajar-pelajar terpaksa belajar untuk membaca buku secara terbalik. Cikgu mengajar buku ini di hadapan mereka. Kami perlu sandar di meja cikgu dan baca secara terbalik. Saya tertanya cikgu saya, bagaimana kami boleh dapat lebih banyak buku supaya cukup untuk semua pelajar? Dia jawab, anda perlu tanam lebih banyak benih untuk dapat lebih banyak buku. Anda perlu pastikan orang lain boleh dapat buku tu, bukan anda. Jangan risau tentang diri anda sendiri. Anda tanam benih supaya orang lain ada buku atau khusus. British, anda perlu fokus pada orang lain dulu. Siapakah orang yang ingin menyertai khusus atau ingin belajar? Apa yang saya pernah buat ialah kami bekerjasama dengan Hewlett Packard Corporation dan mulakan program ALL, Program Asian Legacy Library, iaitu ACIP baru. Kami mula selamatkan buku-buku di seluruh dunia. Jadi Beatrice, satu idea yang sangat bagus ialah mungkin anda boleh taja seseorang untuk hadiri khusus atas talian atau tolong mereka daftar untuk khusus tersebut. Kemudian khusus yang anda ingin akan jadi realiti. Itulah yang saya lakukan. Dan sekarang saya ada berjuta-juta muka surat dalam komputer rimba saya. Saya sudah macam berenang dalam buku kebijaksanaan tu. Jadi apakah pendapat anda Sani? Apakah pendapat anda? Iaitu sangat penting dalam sistem DCI. Kami belajar apa yang kami inginkan. Kami harus bantu orang lain dapatkan dulu. Jika anda hendak hadiri khusus, saya rasa anda harus bantu orang lain hadiri khusus yang mereka inginkan. Ya, tak semestinya dalam tahap 7, ya boleh juga dalam tahap DCI yang lain atau tak berkenaan dengan DCI. Jadi dalam hidupan anda, tolonglah seseorang untuk hadiri khusus yang mereka inginkan. Di Singapura dan di Malaysia, kami ada ramai peserta di mana gaji mereka tak begitu tinggi,
Tapi mereka sangat teruja untuk hadiri lebih banyak kursus di RCI kerana mereka sedar kebijaksanaan ni amat penting. Jadi selepas menghadiri satu bengkel dan laksanakan apa yang dipelajari, mereka nampak perubahan baik dalam hidup mereka. Jadi mereka teruja dan seteri lebih banyak bengkel, tapi disebabkan oleh gaji mereka yang rendah, mereka tanam benih untuk bantu orang lain untuk sertai kursus seperti tahap 1, 2. Dengan perbuatan ni, kami nampak banyak keajaban berlaku dan mereka sendiri mampu sertai kursus-kursus lain. Kami ada pelajar yang gaji bulanan tak tinggi, tapi ajabnya dia sertai semua kursus kecuali tahap 7. Itu satu testimoni benar di sini ya. Sesuatu testimoni yang benar di sini. Bagaimana dengan anda, Janice? Apakah nasihat anda pada Beatrice untuk benih yang perlu ditanam selain daripada halangan tersebut? Ya, pertama sekali saya kongsi apa yang saya tahu, walaupun perkara kecil seperti kalau pekerja saya perlu pengetahuan untuk lipat baju, saya kongsi apa saja yang saya tahu dan kongsinya tanpa penilaian. Kongsi saja semua yang saya tahu untuk tanam benih supaya saya dapat belajar banyak pengetahuan mengenai apa-apa saja. Katakan kalau gaji saya tak tinggi dan saya tak mampu taja orang lain untuk sertai kursus DCI, saya boleh bantu orang lain dengan kelas piano atau sumbang pada program beasiswa atau bantu ibu bapa untuk hantar anak ke tadika, tawar untuk bayar kelas tadika untuk 2 minggu. Saya juga boleh tawar untuk jaga anak orang lain dan ajar mereka untuk membaca. Semua perkara ni tak perlu guna wang, tapi saya masih mampu bantu orang lain dengan ajar anak-anak mereka atau sesuatu yang saya amat suka, iaitu bawa anak-anak ke lombong lama dan ajar mereka mengenai batu batan. Asal saya buat perkara seperti ini, saya tertanam benih supaya dapat belajar. Kongsi apa yang saya tahu dan kalau tak mau, buat aktiviti kecil yang bantu orang lain belajar atau dapatkan benda yang mereka perlukan seperti hantar mereka ke kelas ya. Hebatnya ya, hebat. Jadi apabila kami nampak orang lain berjaya hadiri kursus, kami patut bergembira untuk mereka, tak patut rasa cemburu. Keupayaan untuk bergembira untuk mereka yang berjaya hadiri kelas adalah benih yang amat bagus, dan anda perlu berhati-hati kerana ramai orang tak dapat hadiri kursus dan jadi cemburu. Ini mungkin halangan mereka dari hadiri kursus yang diingin. Apakah pendapat anda, Geshe Michael? Ya, orang selalu cakap anda ialah Geshe dan anda habiskan 25-30 tahun belajar di biara. Semua kursus di biara adalah percuma. Kamu tak perlu bayar apa-apa sebagai SAMI. Kami tak perlu bayar. Kami akan dapat 25 atau 25 ke 30 tahun kursus secara percuma. Mereka tanya bagaimana saya lakukan. Saya jawab, anda tak tahu. Saya tukang masak sukarela selama 8 tahun. Terutamanya di China, Singapura, Malaysia, Indonesia. Kalian perlukan sukarelawan kan? Ya, kami sering perlukan sukarelawan. Saya sukarelawan selama 8 tahun dan saya buat semua kerja kotor masak. Dan saya tukang masak yang teruk ya. Ramai orang derita dari masakan saya. Tapi saya rasa jasa dari jadi tukang masak, saya belajar banyak kursus. Jadi seorang sukarelawan lah. Malaysia, Singapura dan China ada banyak organisasi yang hebat dan mereka amat hargai sukarelawan. Ya, saya nampak di Singapura, Malaysia dan Indonesia ramai peserta selepas mereka pelajari sistem DCI dan nampak perubahan hidup mereka. Mereka ingin jadi sukarelawan untuk berkhidmat dan bantu lebih ramai orang untuk capai matlamat mereka dan dapatkan hidup yang lebih baik.
Dengan berbuat demikian, ramai peserta ni dapat lanjutkan pelajaran untuk hadiri lebih banyak kursus. Ya, Geshe Michael, ya anda betul. Apabila saya terfikir kembali, inilah salah satu benih yang mereka boleh tanam dengan berkhidmat kepada orang lain. Selepas anda belajar, berkhidmat untuk orang lain supaya orang tambahkan pengetahuan mereka, maka anda sendiri akan lebih banyak pengetahuan dan mampu hadiri lebih banyak kursus. Kalau anda jadi sukarelawan, anda rasa gembira. Anda perlu kerja keras dan kerja kotor. Saya cuci pinggan mangkuk untuk banyak tahun, tapi selepas saya cuci, saya rasa gembira. Kemudian anda akan dapat banyak kursus kan, anda rasa gembira juga. Ya, sekarang mari kita beri Beatrice dari Shanghai satu cadangan setiap orang supaya Beatrice dapat faham apa yang kami kongsi agar bantunya hadiri kursus TCI ni. Janice, satu cadangan dari anda. Ya, cadangan saya ialah laksanakan pelan 4 langkah untuk bantu orang lain hadiri kursus. Lepas tu siram benih tersebut dengan air dan jangan hadkan bagaimana benih itu masak. Ia boleh masak dengan lebih hebat daripada apa yang anda dapat fikirkan. Bagaimana dengan Geshe Michael? Saya fikirkan tentang kawan saya Stanley Chan dan Alison Chu dari Shenzhen, China. Saya rasa 6-9 tahun dulu mereka jumpa Vivian Wang, penganjur di Guangzhou, dan mereka tawar untuk jadi sukarelawan. Mereka buat penterjemahan dan memasak dan sebagainya secara sukarela. Sekarang mereka milik syarikat sendiri, ya Beatrice. Saya mengajar di sana setiap tahun. Mereka pemilik syarikat dan mereka menganjur kursus untuk setiap orang. Jadi tawar untuk jadi seorang sukarelawan. Tanya penganjur tempatan untuk jadi seorang sukarelawan. Agak seronok untuk jadi seorang sukarelawan, ya. Sani, apakah nasihat terakhir anda? Okey, nasihat terakhir saya lah taja orang lain untuk apa-apa kursus. Boleh jadi nilai rendah, tak semestinya mahal. Tapi niat anda adalah mahu orang lain mampu hadiri kursus. Dengan berbuat demikian dan niat yang baik agar orang lain dapat hadiri kursus, tertanamlah benih untuk diri anda hadir kursus yang diinginkan. Ya. Ya. Jadi inilah perbincangan yang hebat. Harap Beatrice dari Shanghai dapat laksanakan dan impian anda akan jadi kenyataan. Jadi marilah kita dengar soalan menarik untuk esok. Ya, marilah kita tonton soalan untuk esok. Selamat pagi. Soalan saya hari ini berkaitan dengan sentuh dunia berlian. Kalau saya ada objektif ni, saya faham saya juga perlu ada seorang guru dengan saya yang akan ajar saya bagaimana untuk sentuh dunia berlian. Jadi apa benih yang saya perlu tanam untuk cipta guru di dalam hidup saya selain daripada ajar orang lain mengenai benih minda dan kekosongan? Terima kasih. Wow, hebat. Sangat hebat. Setiap orang teruja dengan tahap 7, sentuh dunia berlian. Untuk mereka yang ingin hantar soalan untuk tanya Geshe Michael, apakah pautan atau email yang anda boleh hantar? Mungkin Janice dapat tunjukkan, ya. Anda perlu rakamkan video kurang daripada 30 saat dalam format selfie menegak. Terima kasih Janice dan Geshe Michael, dan terima kasih pada setiap penonton untuk soalan anda. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa esok. Bye-bye. Terima
Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.